Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama lagi pagi ini dalam program Quote of the Day bersama dengan tu. Hari ini ialah 2 Mei. Semalam bercuti, hari ini dah bekerja. Ramai dah bekerja hari ini, hari Selasa. Siapa yang sudah pun merayakan Hari Raya Puasa 6, tahniah, congratulations. Dan siapa yang sedang berpuasa, tahniah juga. Tahniah juga. Congratulations. Tahniah kerana dapat meneruskan puasa dalam bulan Syawal. Tahniah. Dan rakan-rakan yang belum lagi menunaikan solat sunat duha, sila tunaikan solat sunat duha dulu. Buat 2 pun okey, 2 pun tak apa dah. InsyaAllah dah okey dah buat 2. Tapi kalau buat lebih lagi bagus. Daripada buat 2, kalau masa tu free buat 4. Kalau free lagi buat 6, 2, 8, macam itulah. Macam itulah seterusnya. Macam itulah seterusnya. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk dalam program Quote of the Day. Tajuk kita hari ini warak dan zuhud. Warak dia tu. Zuhud dia tu. Apa makna? Warak, zuhud. Dekat-dekat nak sama, dekat-dekat. Hampir sama tapi tak sama. Hampir serupa tapi tak serupa. Quote of the Day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Siapa yang masih lagi merayakan Aidilfitri, teruskan. Teruskan berlibur. Rakan-rakan dari Indonesia, teruskan berlibur. Rakan-rakan dari Singapura, Sabah, Sarawak, rakan-rakan senegara dari Malaysia. Apa khabar? Apa khabar orang Kedah? Apa khabar orang Johor? Orang Penang, nasi mamak. Wow. Dengan kita, Tupuk Leko. Warna ramak. Warna ramak bro. Melaka cencaluknya. Johor sudah tentu. Sudah tentu faham apa khabar. Apa khabar Nagori 9? Nagori 9. Dan Selangor. Apa khabar orang Puchong? Wow, orang Puchong kerja hari ini. Orang Puchong dah lama bercuti pulang kampung, hari ni kerjalah, buat apa lagi. Kerjalah. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Tok. Tajuk kita ialah warak dan zuhud. Warak ni orang yang tidak ingin membuangkan waktu. Warak dia membuat benda yang tidak berfaedah. Kemudian zuhud pula ialah orang yang meninggalkan sesuatu yang boleh menjejaskan untuk bawa pahala ke akhirat. Itulah warak ni. Dia tengok je, buat masa ni. Itu orang warak. Orang warak. Zuhud ni, tak boleh ni. Tak boleh. Ni bahaya. Membawa kita ke alam akhirat yang teruk. Neraka lah tu. Ya, Quote of the Day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama Gatot. Selamat bekerja. Ada yang masih bercuti, bersekolah. Hari ini first day selepas raya. Kota Baru, Kelantan first day selepas raya. Memang bergeliat lah nak pergi sekolah, nak mandi. Bergeliat lah. Apa lagi? Cucu-cucu. Cucu mengamuk lah. Apa lagi bro? Mengamuk lah dia. Sembang-sembang pagi bersama dengan Gatot hari ini. Zuhud dan warak. Jadilah seorang yang warak. Seorang lemah lembut, tetik terning. Warak. Waraknya dia. Dalam soal ibadat, mendahulukan solat. Dalam soal hubungan dalam keluarga, sentiasa senyum, bersabar. Sentiasa tak bercakap benda-benda yang tak berfaedah. Membawang ke, mengkentang ke, memburuk ke. Whatever lah. Whatever semuanya. Dia tidak bercakap benda-benda terfaedah. Duduknya tidak duduk selain daripada berzikir. Itu orang warak. Orang warak tu. Duduk berzikir,
Kalau bercakap benda yang berfaedah, terutama hal agama, hal-hal agama. Wah, itu penting tu. Itu penting dalam sebuah kehidupan kita. Jadi cara hidup sedemikian rupa dikatakan orang yang warak. Tidak mengubah masa. Contoh, tengok TV, Hindustan lah, apalah, menyebabkan tengok benda-benda aurat, apa semua. Itu semua orang warak tak nak tengok. Orang warak tak akan tengok. Tak akan tengok. Itulah yang menjadi pegangan kita. Amalan kita. Itulah amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama pagi ke of the day bersama dengan Atuk hari ini. Hari ini hari Selasa. Selasa day. Hari bekerja. 2 hari bekerja. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari kerja. Cuti lagi. Siapa yang ambil cuti 2 minggu lah cuti dia raya tahun ni. Ya, biasalah. Muhammad Sambo. Muhammadis. Apa khabar Ramzi? Sema pagi. Apa itu zuhud? Zuhud dapat dirasakan dalam hati seseorang. Dia boleh rasa. Bagaimana kita nak rasa ciri-ciri orang yang zuhud? Adakah kita tergolong dalam orang yang zuhud? Seperti kita buat bicara mengenai warak. Sekarang kita buat bicara mengenai zuhud. Pertama sekali, dia mengetahui bahawa kehidupan ini dan kesenangan dunia hanyalah sementara. Itulah orang zuhud. Orang zuhud. Kata ini semua sementara. Kau nak kejar biarlah berpada-pada. Jangan melampau. Jangan sampai tinggal amal ibadat. Sampai membelakangi. Lupa kepada kematian. Itulah orang yang zuhud. Kamu nak kejarlah, tapi jangan melampau. Kamu nak rebut-rebutlah, tapi jangan melampau. Jangan melampau. Ya Putri Bayu Senja. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama pagi. Pertama sekali nak tahu ciri-ciri orang zuhud ini. Dia mengetahui bahawa kehidupan dunia hanyalah sementara. Dia tahu, dia sedar. Pertama sekali dia sedar. Bila nak buat suatu keputusan, dia sedar ini sementara. Kenapa nak sibuk sangat? Yang kedua, mengetahui bahawa kehidupan akhirat itu kekal dan lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang akhirat itu kekal lebih baik. Jadi kalau nak buat sesuatu perbuatan yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah SWT, orang zuhud dia tidak buat. Dia tidak akan melakukan perbuatan itu. Perbuatan subhah. Ni kita nak minum ni. Kita nak makan ni. Makan kedai orang kafir. Ayam dia sembelih tidak. Jadi bagi orang yang zuhud, dia tak pergi. Baik dia puasa. Daripada pergi makan yang makanannya belum tentu diketahui halal haramnya. Dan seterusnya memandang bahawa dunia ini adalah tempat untuk menyiapkan kehidupan di akhirat. Jadi orang zuhud ini dia percaya bahawa dunia ini adalah persiapan saja untuk ke akhirat. Jadi kalau kau tak buat apa-apa persiapan untuk ke akhirat, maka jahanamlah kau di akhirat nanti. Jahanam. Ataupun kau melampau dengan dunia. Tidak ada benda lain. Dunia, kejar pangkat, kejar kuasa, kejar glamour. Habislah kau. Apabila kau tertinggal akhirat. Jadi orang yang zuhud, dia memandang bahawa dunia ini adalah tempat menyiapkan kehidupan untuk akhirat, bukan untuk tinggal selama-lamanya. Jadi kalau dia sedar dalam situasi seperti itu, bismillah, maka dia menjadi orang yang penuh, saudara. Ya Puan Rosna. Assalamualaikum Jimat. Waalaikumsalam tu. Haji sihat ke? Sehat Rosna. Sehat sama. Beli kasturi duha untuk cik abang kat rumah. Untuk ayahanda. Kasturi duha. Bau wangi yang kasturi. Menarik kasturi duha. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita tanya dua tu. Tanya, wow, seronok. Kemudian kita tanya, kita letak dekat nadi kita di belakang telinga.
Belakang telinga tak kat nadi. Wow, wanginya. Alhamdulillah. Siapa yang belum solat sunat duha, jom pergi solat sunat duha dulu. Ya Zaitun, apa khabar Zaitun? Zaitun, apa khabar Tun? Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kasturi dua. Siapa yang dah beli, terima kasih. Terima kasih. Selamat-selamatlah mewangikan diri dengan kasturi. Sebab bau kasturi itu kesukaan wangian Rasulullah. Jadi siapa yang nak bau Rasulullah, baulah kasturi. Sebab di syurga nanti pun mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Itulah disebut-sebut kasturi itu adalah merupakan sebutan pada Nabi-Nabi. Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rakan-rakan semua. Zuhud. Orang yang dia zuhud, iaitu dia sedar bahawasanya dunia ini sementara. Dia zuhud dah tu. Dan dia tidak akan berebut. Harta dunia tidak berebut. Pangkat dia tidak berebut. Apa yang dia rebut ialah beribadat, solat awal waktu. Itu yang dia rebutkan. Puasa sunat, puasa wajib, puasa Nabi Muhammad, puasa Nabi Daud. Dia buat semua. Itu orang zuhud. Kalau masa free saja terus baca Al-Quran. Masa free saja terus berzikir. Masak di dapur pun terus berzikir. Itu orang zuhud. Zuhud. Dari apabila mengenai hal-hal temberang, membawang dunia ni, tengok TV ke, melancong ke, hobi ke, apa whatever hobi lah, memancing ke. Orang zuhud dia tak minat benda-benda macam ni. Dia tak minat. Dia tak minat. Kecuali pergi majlis-majlis ilmu. Orang zuhud suka dalam majlis ilmu. Seperti majlis-majlis ini. Seperti ini bersama dengan Atuk. Kita bicara satu tajuk mengenai zuhud dan wara'. Satu tajuk cukup menarik. Orang yang zuhud. Orang zuhud walaupun kaya raya, hidup sederhana. Walaupun harta berjuta-juta, hidup sederhana. Walaupun pangkat besar, orangnya ramah tamah. Itu zuhud. Zuhud. Ya, Cik Ila, apa khabar? Sidi Umar. Ya, Fahmi, terima kasih kerana sudi bersama dengan Tuhan ini. Jadilah orang zuhud. Jadilah orang wara'. Ada setengah orang dia mengaku, aku bukan wara' sangat. Allahu Akbar. Awal-awal lagi dah mengaku dah, aku bukan wara' sangat. Habis tu kau nak jadi apa? Takkan dari jahil lah. Allahu Akbar. Berdoalah, ya Allah, jadikanlah aku seorang yang wara'. Kena minta. Ya Allah, jadikanlah seorang yang zuhud. Kena minta. Kena minta dengan Allah. Ya Allah, janganlah berbolak-balikkan hatiku sehingga aku sekarang orang zuhud. Jangan jadi tak zuhud pula. Kita kena minta. Kena minta dengan Allah SWT. Bagi orang zuhud, dia sedar bahawasanya dunia ini, kehidupan dunia ini hanya sementara. Dan kehidupan akhirat yang kekal. Di antara sementara dengan kekal, yang mana kita nak fokus? Bagi orang yang bijak, sudah semesti dia memfokus kepada yang kekal. Cerita Sabah, apa khabar? Ya, kita. Sudah semesti itu yang kekal. Kalau ada dua jawatan. Dua jawatan pegawai. Satu pegawai kontrak, satu lagi tetap dan berpencen. Yang mana kau nak? Mesti nak yang tetap dan berpencen. Begitu juga dalam soal kehidupan di dunia. Sudah semesti apabila kita nak beramal yang untuk yang kekal. Bukan beramal untuk benda yang tak kekal. Azlina, apa khabar? Azlina Jaafar. Wow. Zai. Nenek kasih. Join. Makasih. Jadi di antara kerja kontrak dengan kerja sampai mati. Yang kerja sampai pencen. Jadi kalau kau pilih kerja kontrak, susahlah. Saya, okey. Wati, saya okey. Alhamdulillah. Asal kalau okey. Hasifah. Zuhud. Hidup yang zuhud. Orang yang zuhud ini sentiasa cool hidupnya. Kalau ada orang lain berlumba-lumba, tukar kereta lah, dah ada Azia tukar Myvi, buat hutang. Dia relax dengan kereta kancing. Itu orang zuhud. Orang zuhud dia relax dengan kereta kancing. Ada masa dia pergi masjid, ada masa dia bersedekah, dia relax. Pakaian pun biarkan biasa-biasa, pakaian menutup aurat, relax je. Duit banyak, tapi dia lifestyle dia zuhud. Pasal dia tahu simpanan dia bukan di bank, bukan. Simpanan dia di masjid. Simpanan dia adalah bersedekah. Simpan itu bersedekah. Sebab apabila kita bersedekah, kita mendapat 70 kali ganda.
Kalau kita letak di bank, baru 4%. Tabung haji 6%. Sedangkan letak di tabung masjid, 70 kali ganda. Allahu Akbar. RM1 jadi RM70. So, kenapa tak nak masukkan dalam tabung masjid? Itulah bank yang paling tinggi sekali dividennya dia orang bayar. Wah, ya Ibn Lambat hashtag. Ya, Azali. Jadi zuhud. Jadilah seorang yang zuhud. Orang yang zuhud ini hidupnya tenang. Seorang bapa, kalau bapa zuhud, bapa yang kasih sayang, disukai, dimesrai oleh isteri. Kalau ramai lah. Kalau tak ramai, isteri je lah. Kalau tak ada, tak payahlah. Tak payah. Tak payah. Bagi orang yang zuhud, dia sedar bahawasanya dunia ini sementara, dan dia sedar insaf bahawasanya akhiratlah yang kekal. Jadi dalam tindak dan tanduk dia, tindak dan tanduk dia akan memilih yang kekal. Yang kekal. Memandang bahawa dunia adalah tempat yang menyiapkan, dan apabila dia memilih yang kekal, jadi dia menggunakan dunia ini untuk meraih pahala seberapa banyak, untuk dibawa ke akhirat. Menyiapkan diri. Are you ready? Ready what tu? Jadi jadi arwah. Kita semua ni bakal jadi arwah. Cuma kita tak tahu tarikh dia bila. Tapi saya muda lagi tu. Muda pun muda. Allah yang tentukan. Ya KJ. Kita ni semua bakar arwah. Nak tak nak kita akan jadi arwah. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Tuhanku, padamu aku datang, dan padamu juga aku kembali. Amin. Amin. Mengeluarkan dari hati kecintaan kepada dunia. Ini orang zuhud. Terlampau cinta kepada dunia. Tanda-tanda orang cinta dunia, apabila tak dapat naik pangkat, menangis. Apabila tak dapat dia nak mengenai dunia, terus menangis. Tak dapat beli kereta baru, menangis. Itulah orang cinta dunia. Cinta dunia. Orang cinta dunia. Bagi orang zuhud, iaitu mengeluarkan hati dia daripada mencintai dunia. Dia tak kisahlah. Dunia ni tak kisah. Dia hidupnya tenang. Bagi orang yang menyintai dunia, hidupnya stres. Stres. Tak dapat projek, stres. Hidup kalau tak mewah, stres. Kereta kalau kereta buruk, stres. Stres, tak pasal-pasal. Bagi orang zuhud, relax je. Relax je. Tengok orang kaki masjid, relax je. Terima kasih Miss Mai, terima kasih. Saya kena relax je. Jangan. Assalamualaikum Jimat. Waalaikumsalam Wan. Assalamualaikum Haji Tok Mat. Yo, waalaikumsalam. Selamat Raya. Masih ada biskut ke? Tok masih ada biskut sikit-sikit ni. Biskut. Ni habuk biskut lah yang paling sedap sekali. Habuk biskut. Jadi kita sentiasa bersikap zuhud. Baru tak stres. Kasih sayang suami isteri. Amalan zuhud. Apa itu amalan zuhud tu? Jangan cinta dunia. Apa itu amalan zuhud tu? Cintailah akhirat. Apalah amalan zuhud itu? Jadikan dunia tempat persiapan kita untuk mengumpul pahala, supaya insya-Allah kita ditimbang di pada mahsyar nanti dan kita berat pahala, maka masuk syurga. Amin. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Kenapa duk khayal sangat? Kenapa hidup tak fokus? Macam-macam jadi. Hidup tak fokus, khayal, merugikan. Akan ditanya ke mana usia mudamu di akhirat nanti. Akan ditanya. Kalau usia muda kau berfoya-foya, habislah. Habis kena bro. Kena. Kena. Every second count. Every second count. Apabila dia mengeluarkan hati dia, orang zuhud ni dia mengeluarkan hati dia, segumpal hati, supaya tidak cinta dunia. Jangan cinta dunia. Orang nak pakai pakaian mahal, nak pakai kereta besar, nak rumah besar, dia tak kisah pun. Itu orang zuhud. Nak kata duit tak ada, duit banyak, tetapi lifestyle dia zuhud. Tengok Rasulullah. Rasulullah seorang zuhud. Iaitu Rasulullah memohon kepada Allah, meminta supaya dia hidup cara orang miskin. Bila Allah bertanya, apakah kau nak hidup seperti seorang raja ataupun seorang yang rakyat biasa? Rasulullah memilih rakyat biasa, bahkan rakyat yang miskin. Tengok apa yang Rasulullah tinggal dari segi dunia.
Tak ada. Rasulullah tak ada tinggal harta. Rasulullah tidak ada tinggal rumah besar kepada Fatimah dan cucunya. Rasulullah tidak tinggal pangkat yang besar keluarganya. Bahkan penggantinya Sayyidina Abu Bakar pun bukan keluarganya. Bukan anak-anaknya lah. Tapi Abu Bakar ni pak mertua dia. Pak mertua dia. Itulah contoh zuhud. Rasulullah tidak meninggalkan harta dan kekayaan kepada anak-anak. Kenapa kita nak perlu tinggal harta dan kekayaan pada anak-anak? Dia carilah sendiri. Carilah sendiri supaya dia boleh mengumpul harta yang baik. Zuhud ialah memasukkan kecintaan hati dalam kalbu kita, iaitu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang zuhud. Apa makna cinta kepada Allah? Iaitu mematuhi perintah-perintah Allah. Ya Cik Tom, ingat Allah dalam hati. Ingat Allah dalam hati. Yang tempat Allah dalam hati kita. Amin. Ya Cik Tom, Seri Talam. Masukkan kecintaan kita kepada Allah dalam hati kita. Apa makna masukkan kecintaan? Beramal. Apa makna beramal? Solat wajib, solat sunat. Kalau ada duit, sedekah. Puasa, tak payah pakai duit. Puasa. Nak menang haji, tak cukup duit, tak payah. Tak payah. Itulah kecintaan. Bukan mulut je. Aku cinta Allah, cinta Allah. Apabila dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak tahu je. Itu bukan cinta Allah maknanya. Itu perli Allah. Main-main. Main-main. Rugilah. Salam dari Bentong tu. Wow, orang Bentong apa khabar? Apa khabar Bentong? Sekarang kurang lalu Bentong. Bypass ikut Mentaga. Mentega. Mempaga pula. Pelda Mempaga. Jadi orang Bentong. Macam mana dengan lemang? Lemang apa di Bentong? Lemang pak apa dah? Tepi jalan tu. Lemang. Oi, suka, seronok makan lemang itu. Ya, Mak Yusri, salam sejahtera kepada kamu. Kepada kamu juga. Mempaga tu. Ya, Mempaga. Jadi bypass. Orang Bentong. Bypass Bentong. Jadi lemang yang tepi jalan tu, aduh. Apa nama lemang tu? Lemang Tok Ki, yes. Kegemaran Datuk. Di Kuala Lumpur mesti singgah. Di kawasan lemang-lemang tu ada gerai lama, kakak-kakak di situ. Adik-adik yang menjual. Jadi sebelum masuk Bandar Bentong, di situlah Datuk lepak. Dengan driver lori. Duduk situ. Lemang Tok Ki. Tajuk kita hari ini ialah zuhud dan warak. Orang warak ni benda yang tidak berfaedah dia tinggal. Itu orang warak. Orang zuhud ni kalau benda sesuatu yang boleh merugikan untuk ke akhirat dia tak buat. Itu orang zuhud. Terutama cinta dunia. Kalau nak berebut hak dunia dia tak berebut lah. Kalau pergi tender, masuk tender, dia pun masuk juga tender, tapi nak melobi tidak. Namun melobi jauh sama sekali. Apalagi nak bagi rasuah. Itu orang zuhud. Dia pergi, dia kata dia semuanya tender. Dia angkat tender, tak dapat tak apa. Dan dia tak sedih, tak dapat orang zuhud. Sebab dia dah fikir dah itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada rezeki dia kata. Kita cari yang lain pula. Itu kaedah orang zuhud. Hidupnya tenang, hidup tenang, happy. Ada masalah dia tangani dengan hati yang berlapang dada. Wah, itu orang zuhud. Sebab dia tidak fokus pada dunia, tapi dia fokus pada akhirat. Dia tahu dunia sementara dan dia tahu akhiratlah yang kekal. Jadi kenapa kita nak pilih yang sementara? Sanggup berbohong untuk pangkat, sanggup rasuah untuk projek. Itu semua sementara. Kenapa kita buat benda yang boleh menjahanam, membuatkan kita masuk neraka? Menempah neraka. Orang lain tepah teket nak naik kapal terbang. Kita tepah teket nak masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Zuhud. Jadilah orang zuhud. Payah tu. Saya bukan alim. Zuhud tak semestinya alim. Tak. Itu silap tu. Zuhud adalah satu cara hidup yang tidak mementingkan dunia tetapi mementingkan akhirat. Alam kubur, yawan, tempat berehat atau dihukum. Bagi orang yang banyak dosa, tempat permulaan hukuman. Bagi orang yang banyak pahala, itulah tempat rehat. Itu je beza dia. Jadi di alam kubur sudah dapat tahu dah engkau ni ke neraka atau ke syurga.
Bagi orang yang banyak beribadat, banyak sedekah, banyak baca Quran, solatnya bagus, puasanya bagus, maka kubur itu menjadi sebahagian daripada taman syurga. Bagi orang yang rasuah, bagi orang yang berbohong, bagi orang yang menipu, bagi orang yang macam-macam kerja bohong dia buat ni, maka kuburnya adalah sebahagian daripada cabang-cabang lubang kubur, lubang neraka. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan, kalau katakanlah nak kiamat juta tahun lagi, you duduk dalam kubur juta tahun bro, dalam keadaan terseksa. Bagi orang yang sentiasa membaca Al-Quran, apa surah sekalipun, ataupun surah-surah khusus, Al-Mulk ataupun Al-Ikhlas, maka dia akan ditemani oleh Al-Quran di alam barzah nanti. Rajinlah baca Quran. Macam kau disebut nama girlfriend kau lah, boyfriend. Jadi baca Quran, jangan tak baca Quran. Jadi bagi orang zuhud, dia memasukkan dalam kalbu dia cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Itulah untung orang yang cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Bukan cinta dunia, bukan. Bukan, dia tidak cinta dunia. Dia cinta Allah. Cinta kepada Allah. Orang zuhud melepaskan diri dari pergantungan kepada makhluk. Orang zuhud dia tidak berharap pada manusia. Dia tidak bergantung, tak kira lah YB ke, MP ke, apa-apa jawatan lah, dia tidak akan bergantung. Dia hanya bergantung kepada Allah. Allah. Itu ya pergantungan dia. Semua daripada Allah. Dia tidak bergantung harap kepada manusia. Sebab itu kata Sayyidina Ali, aku akan kecewa dan pedih yang amat sangat jika aku bergantung kepada makhluk. Itu kata Sayyidina Ali, ahli syurga, menantu Rasulullah. Kita ni siapa? Menantu Rasulullah. Oi, jauh dah. Habis itu ahli syurga, insya-Allah. Amin. Betul. Betul lah putri. Putri. Jadi bagi orang yang zuhud, dia cinta kepada Allah. Bila cinta kepada Allah, berarti dia juga cinta sesama makhluk. Cinta untuk buat baik, cinta untuk membantu, cinta untuk mengumarah ke masjid, cinta untuk buat baik kepada kedua ibu bapa, cinta kepada adik-beradik kita, cinta kepada jiran. Hablu minallah, hablu minallah, hablu minallah, hablu minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Cantik. Cantik. Jadi dia melepaskan diri kebergantungan kepada makhluk. Dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Inilah orang zuhud. Dan hidupnya tenang. Tenang. Senang. Bukan kata dia tak bergantung kepada customer. Customer tu tak boleh lah. Tak ada customer macam mana. Makhluk ni maknanya pada dia je kita berharap. Kalau tak dia tak tolong, habislah kita. Itu dah syirik tu. Jangan cakap macam tu. Kau tahu tak, kalau wabi tak tolong kau, tak dapat ni. Itu syirik. Syirik kecil. Sebab kau menafikan kuasa Allah SWT. Itu kena jaga-jaga. Dalam bercakap, minta recommend, talian hayat, kabel besar kecil, itu kena jaga. Sebab kabel Allah yang paling utama. Kabel Allah. You WhatsApp lah. WhatsApp lah. 24434. Itu nombor WhatsApp. Yang perlu kita ingat setiap hari. Terima kasih. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Wow, weather hari ni. Cuaca, kegembiraan Atuk. Hujan. Sekarang pun hujan renyah-renyah. Allahu Akbar. Nikmat hujan. Sejuk. Sejuk. Hujan. Kota Baru hujan. Semalam hujan lebat juga. Hari ini membasahi bumi. Kita tengok pokok pun hijau. Tanda pokok bertasbih kepada Allah. Tanda pokok berzikir kepada Allah. Ialah daun-daunnya mulai menegak. Tegang dan hijaunya cantik. Itulah pokok bertasbih kepada Allah. Malulah kepada pokok kalau kau tak berzikir. Malulah kepada pokok kalau kau tak nak berzikir, kerana pokok berzikir kepada Allah SWT. Cantik. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Melepaskan diri dari kebergantungan pada makhluk. Jangan bergantung. Jangan bergantung. Pada suami juga jangan bergantung. Ini bini dia bergantung pada suami. Jangan. Jangan. Isteri juga. Kebergantungan. Sebab dia tak perlu bergantung. Isteri tak perlu bergantung pada suami.
Suami wajib menjalankan tanggungjawab dia. Dia jangan tak perlu minta. Bang, saya nak duit, tak perlu minta, dia kena bagi. Bang, saya nak makan, tak perlu minta, dia kena bagi. Bang, saya nak pakai, tak perlu minta, dia kena bagi. Itu tanggungjawab dia. Dia tak bagi, dosa. Ya Wan, selepas manusia dimasuk ke syurga dan neraka, adakah dunia baru? Akan ada lagi? Syurga dan neraka itu dunia baru lah. Dunia yang biasa sudah tak ada lagi. Hancur lebur. Bila kiamat semua hancur. Gunung-gunung bertaburan menjadi debu. Syurga lah dunia baru kita. Jadi kau boleh pilih lah. Kalau kau atas dunia ni kau boleh pilih juga. Nak syurga macam mana, nak neraka macam mana. Tapi di akhirat nanti you tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Di dunia you boleh pilih. Ya Allah, aku nak syurga. Boleh. Tapi kalau dah masuk neraka, kau kata ya Allah akan masuk syurga, tak boleh. Sebab nak masuk syurga mesti ada amal. Amal yang baik. Amal makruf nahi mungkar. Mesti ada amal. Tanpa amal tak boleh masuk. Tak boleh masuk syurga. Saya nak masuk syurga tu, Pak. Amin. Amin. Tak sempit syurga. Ajak ramai-ramai kawan masuk. Tak salah pun. Dan kesian dia. Terbuai-buai dibakar oleh api neraka. Na'udzubillah. Kalau kita tengok roti canai kena bakar pun dah hangit dah. Tak tahan dah roti canai kena bakar. Itu yang kita nak makan. Ini kawan kita tengok dalam neraka. Allahu Akbar. Bakar, hancur, hangus. Bakar, hancur, hangus. Bakar, hancur, hangus. Allah. Saya nak masuk surga juga. Masuk surga tu. Masuk. Jangan tak masuk. Masuk. Tapi SOP-nya ada. SOP. Bagi wanita. Wanita cukup senang masuk surga. Ikut perintah Allah. Solat 5 waktu. Puasa. Kemudian taat kepada suami. Selesai. Taat kepada suami selesai. Syurga. Pintu syurga mana kau nak masuk? Puteri tadi. Itu je. Taat kepada suami. Tapi yang solat ramai boleh buat. Yang puasa ramai boleh buat. Yang taat kepada suami ramai tak boleh buat. Yang gagalnya di situ. Gagal di situ. Allah telah memberikan contoh. Wanita syurga, ibu wanita syurga ialah Asia, isteri kepada Firaun. Kalau nak kata laki kita sekarang tak bagus, teruk dan jahat sebagainya, adakah Firaun tu bagus? Firaun tu tak zalim? Firaun tu tak jahat? Wah, kalau suami kita tidak seteruk Firaun, tak payah minta cerai lah. Tak payah. Ini salah sikit minta cerai. So macam mana nak bawa syurga isteri yang itu? Sebab itu apabila Rasulullah ditunjukkan ahli neraka semasa Isra' dan Mi'raj, ramainya wanita dalam neraka. Allahu Akbar. Sedih tak? Ramai wanita dalam neraka. Dan kebanyakannya gagal setia kepada suami. Allahu Akbar. Sebab itu Rasulullah kata, kalaulah wanita ini, kalau boleh aku nak suruh sembah selain daripada Allah, maka dia kena sembah suaminya. Itu kata Rasulullah. Wanita kena sembah suaminya. Kalaulah dibolehkan. Tapi kenapa tak boleh? Tak boleh buat apa lah kan. Tapi nak cerita Rasulullah menitik beratkan dalam soal isteri setia, patuh pada suami. Dan kita lihat bagaimana Khadijah, ibu syurga, tak pernah bercakap tinggi suara dengan Rasulullah. Tak pernah. Tak pernah. Selama bersama dengan Rasulullah SAW. Tak pernah membantah, tak pernah. Sedangkan hartanya begitu banyak, beratus juta dilaburkan untuk perkembangan dakwah, ifat pada dakwah. Tapi tak pernah merungut. Tak pernah merungut. Inilah contoh ibu syurga. Kita kita merungut, mengungkit, membangkit macam buat kuih. Macam mana nak bangun syurga, bro? Oi, nanya bro. Nanya. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan tajuk kita Zuhud dan Warak. Zuhud dan Warak. Warak ni dia tidak akan melakukan perkara yang sia-sia. Tak ada faedah langsung. Dari bercakap, dia tidak akan bercakap sia-sia. Mata melihat, dia tidak akan melihat yang sia-sia. Telinga mendengar, dia tidak akan mendengar sia-sia. Ini orang warak. Orang warak. Apa ni hobi dia bukan hobi yang sia-sia. Kalau nak pergi melancong, dia tidak melancong sia-sia. Kalau buat kerja, dia tidak buat yang sia-sia.
Dan jauh sekali daripada melakukan perkara yang rasuah, haram dan sebagainya. Itu orang warak. Bagi orang zuhud, dia akan meninggalkan sesuatu yang boleh menjejaskan dia masuk surga. Itu orang zuhud. Seperti dalam soal-soal dunia, dia akan berusaha supaya hatinya tidak terpaut dengan dunia. Pakailah kamu kereta besar mana, aku tak kisah pun, aku setakat kancing ni okey. Itu orang tu zuhud. Tapi kalau duit dia tu, kalau dia nak beli Rolls Royce pun boleh, nak beli kereta 1 juta satu boleh. Tapi dia zuhud, dia pakai kancing je. Bukan tolak dunia, bukan. Tapi pada dia cukuplah dengan apa yang ada untuk pergi ke masjid. Makin besar kereta, makin jauh daripada masjid. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Makin besar kereta, makin jauh daripada masjid. Makin ada driver, makin jauh daripada masjid. Ya, Sulaiman Syahri. Nur Hayati, apa khabar? Dayang KK, apa khabar Dayang? Mesti orang Brunei. Ketidak orang Sepitan, Sabah. Dayang KK, terima kasih. Bujan Tulai. Bujan Tulai. Bunga Raya. Wow. Bunga kebangsaan kita. Kau day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Zuhud. Apa itu zuhud? Dan apakah ciri-ciri? Ciri-ciri orang yang sedang mengamalkan sikap zuhud. Sikap zuhud. Ciri-ciri orang zuhud. Iaitu pertama sekali dia faham bahawasanya dunia sementara. Yang kedua, akhirat kekal. Yang ketiga, hatinya tidak pada dunia. Hatinya, yang keempat, hatinya ialah pada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga melepaskan dirinya supaya tidak bergantung kepada makhluk. Tak bergantung kepada makhluk. Walaupun ada hablu minan nas, hubungan sesama manusia, tapi bukan jadi tempat kebergantungan. Orang zuhud juga mempunyai anggapan bahawa sebahagian bukan diukur dari material, namun dari spiritual. Jadi sebahagiannya bukan diukur dari tinggi kekayaannya, tetapi dari segi ibadahnya. Ya, Dayang KK, alhamdulillah, saya orang KK Sabah. Oh, orang KK, apa khabar orang KK? Girlfriend kawan Atuk dulu Dayang juga nama, tapi dia Dayang di Sipitang. Sipitang Sabah. Orang Brunei lah tu. Mungkin Dayang KK ni keturunan Brunei kot. Dia Brunei. Brunei Dayang. Di Sabah ada Dayang Ku Intan kan, penyanyi popular tu, hebat tu. Dayang Ku Intan. Dayang Ku Intan ni bapak dia ada showroom kereta di KK tu. Besar showroom kereta tu. 3 tingkat bangunan, penuh dengan kereta import. Itulah Dayang Ku Intan. Lalulah pergi ke sana juga sekali-sekala. Campuran. Campuran belah mak ke belah bapak. Dayang Ku Intan. Cantik nama tu, Ronok Dayang. Ni Dayang KK. Dayang KK. Terima kasih Dayang kerana sudi menjenguk Atuk. Setiap pagi Atuk sentiasa bersembang mengenai Quote of the Day bersama dengan Atuk. Itulah program kita. Jadi kalau Dayang belum lagi subscribe YouTube Atuk, tolong subscribe. Ini YouTube Haji Mat Atuk. Sebab Atuk akan upload video live ni di YouTube. Jadi kalau Dayang busy, tak sempat setiap pagi kan, ada kerja ke apa ke, jadi boleh tengok YouTube Haji Mat Atuk. Ini Haji Mat Atuk TV. Jadi subscribe, kemudian boleh tengok video-video lama, ataupun yang hari ini petang nanti Atuk upload. Jadi boleh, kalau miss mana-mana tajuk apa semua untuk live, tapi boleh tengok di YouTube. Dayang KK, orang baru ke? Salam kenal. Orang kenal. Kita bagi info lah kan, info. Jadi kita Atuk faham orang yang bekerja sibuk, yang sudah ada family sibuk, kadang-kadang tak ada masa untuk every morning. Tapi boleh tengok di YouTube. Bila free tengok di YouTube. Sebab di TikTok ni dia akan hilang. Di TikTok hanya 3 bulan saja, dan orang lain nak tengok pun tak boleh lagi. Memang dia ada, dia simpan, tapi untuk Atuk tengok aja. Jadi daripada Atuk simpan, Atuk tengok, Atuk cakap, Atuk tengok, Atuk cakap, Atuk tengok. Baiklah Atuk upload, buka akaun di YouTube Haji Mat Atuk. Jadi boleh tengok di situ. Tengok di situ. Jadi bolehlah. Dayang Itahnya. Saya orang lama, cuma baru singgah hari ini. Orang lama singgah hari ini. Terima kasih.
Tajuk kita hari ini kita zuhud. Zuhud. Jadilah orang yang zuhud. Apa lebihnya orang zuhud ni? Pertama sekali dia tidak stres. Kemudian dia sentiasa ceria. Yang ketiga, happy family. Yang keempat, dia disukai oleh orang lain. Itulah pentingnya orang zuhud. Dia sederhana. Pada dia tidak ada sikap-sikap dengki, tidak ada. Pada dia tidak ada sifat-sifat cemburu melulu, tidak ada. Pada dia tidak ada kecintaan kepada dunia, tidak berebut-rebut hal-hal dunia, tidak ada. Jadi pada dia sudah istiqamah. Pada dia ialah cinta hanya pada Allah, dan kecintaan dia hanyalah untuk akhirat. Untuk akhirat, tetapi dia tidak akan tinggalkan dunia. Walaupun duit dia banyak, dia tetap pakai Myvi. Kawan-kawan dia semua pakai Merc, Volvo, Audi, tapi dia pakai Myvi je. Dia zuhud. Itu dikatakan zuhud. Duit dia buat apa? Dia sedekah. Duit dia buat apa? Dia infak. Dia taruh di bank, di masjid. Bank di masjid dividennya 70 kali ganda. Kalau bank Islam, bank tabung haji, bank kafir, hanya 4%, 5%. Tak sampai pun sekali ganda, 4% je. Tapi bank masjid 70 kali ganda. Letak RM1, RM70. Letak ni RM10, letak RM1, RM70. Letak RM10, RM700. Itu besar. Jadi kita kena infak. Letaklah di bank masjid. Letaklah di bank masjid. Bersedekah. Ataupun beli. Ni berkempen sikit lah. Kita kempen sikit. Beli kasturi duha. Kemudian letak di masjid. Jadi bagi orang yang nak solat, pergi solat, ada kasturi duha. Dia pun nak solat duha, dia prank sikit. Dia wangi. Dia pakai untuk sembah Allah. Dia pakai untuk sembahyang, maka kita mendapat pahala jariah. Rantaian pahala. Setiap kali orang yang pakai bau wangi. Bau wangi. Allah suka kepada wangian. Semoga dia lebih khusyuk dalam solat. Itulah pentingnya kita bersedekah. Bersedekah. Caranya banyak bersedekah. Bukan saja tunai, tetapi juga boleh melalui wangi-wangian. Bukan saja dia yang pakai dapat wangi-wangian. Makmum sebelah pun, wow, wanginya. Makmum sebelah ni, wow, wanginya. Itu semua rantaian pahala. Setiap orang yang terhidu bau kasturi, yang kita sedekah, maka kita mendapat pahala. Amin. Jadi kena smart ibadah lah. Ibadah ni pun kena smart. Dan bagi orang yang zuhud, dia tidak bergantung kepada manusia. Kalau isteri, dia tidak bergantung kepada suami. Kalau suami, tidak bergantung kepada isteri. Ibu bapa tidak bergantung kepada anak-anak. Anak-anak tidak bergantung kepada ibu bapa dalam soal-soal tertentu. Jauh sekali daripada bergantung kepada kawan-kawan kita. Dari segi keupayaan, kemewahan, kebolehan, orang yang zuhud tidak mengambil kira material, tetapi mengambil kira ibadah. Berapa banyak harta kau ada pada orang zuhud tidak penting, tapi berapa banyak kau beribadah, itu yang penting. Itu orang zuhud. Zuhud. Orang zuhud. Orang zuhud juga memandang bahawa harta dan jawatan adalah amanah. Harta dan jawatan itu adalah amanah. Amanah. Dan hanya untuk membantu orang lain. Ada harta untuk membantu orang lain. Ada jawatan untuk membantu orang lain. Itulah orang zuhud. Allahu Akbar. Menggunakan harta untuk infak di jalan Allah. Di mana dilakukan oleh Khadijah, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat lain. Anas bin Malik, semua ni adalah orang-orang yang zuhud. Dapat saja harta sedikit, terus infak. Dapat saja infak, dapat saja infak. Bagaimana rahsia? Ada 2 kebun di Madinah. 2 kebun kurma di Madinah. Satu kebun kering kontan. Satu sebelah dia itu segar, suburnya kebun kurma dia. Apa rahsia dia? Ada 2 orang pekebun ini, pesawat ni, tanah kurma ini, yang ni kering kontan, yang sebelah dia tu subur, sentiasa mendapat air hujan. Apa petua dia pakai dalam soal berkebun? Petuanya ialah sampai satu peringkat, awan yang datang daripada jauh, hujan tak turun,
di ladang lain. Sampai saja di ladang dia hujan turun. Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rahsia dia, Pak? Rezeki dia tak ada air di Madinah. Ladang lain pun tak ada air, tapi ladang dia subur. Sekejap-kejap sampai hujan, sekejap sampai. Pasal apa? Awan yang jauh datang membawa air berbondong-bondong. Satu titik air tak turun di benda di ladang orang lain. Sampai saja di ladang dia hujan turun. Apa rahsia dia? Apa rahsia dia? Ini yang kita kena baca. Ini yang kita kena tahu. Rahsia dia. Rahsia dia ialah hasilan yang dia perolehi daripada kebun dia, 1/3 diinfak pada jalan Allah. Bukan untung, bukan pendapatan. Kalau pendapatan jualan kurma 3,000 dirham, 1,000 dirham diinfak di jalan Allah. Itu dia. 1,000 dirham untuk bayar pekerja, 1,000 dirham dia untuk dia guna. Sehingga apabila awan-awan lain, bukan 1-2 kelompok awan datang, awan-awan lain juga datang untuk mencurah, sehingga ada awan itu kata, "Woi, awan kawan-kawanku, curahkanlah air yang kamu bawa itu di kebun si Fulan bin si Fulan." Awan tolong panggil kawan-kawan dia, curahkan air di kebun si Fulan. Itulah kuasa Allah. Sebab apa? Hasilnya diinfak 1/3 daripada pendapatan. Bukan 2.5%, bukan. 1/3. Setiap kali menuai hasil, dia terus infak di jalan Allah. Awan pun bercakap, dengar suara, "Woi kawan-kawan, jom kita curahkan air di kebun si Fulan bin si Fulan." Itulah kuasa Allah memerintah. Itu hidup kita. Bagi orang zuhud, dia mementingkan perkara-perkara yang seperti ini. Jadi harta, pangkat, jawatan itu semua adalah amanah. Mesti dijaga dengan sebaik mungkin. Menggunakan harta untuk berinfak di jalan Allah, orang zuhud meninggalkan hal-hal yang berlebihan meskipun halal. Orang zuhud tidak beli baju banyak walaupun halal. Orang zuhud tidak makan banyak walaupun halal. Orang zuhud tidak pakai kereta banyak walaupun mampu dah halal. Orang zuhud tidak ada rumah banyak, tapi bini ramai lah. Bini ramai. Orang zuhud menunjukkan sikap hormat, sikap hemat, hidup sederhana. Orang zuhud ni hidup dia kalau dunia ni sederhana dan menghindari daripada membazir bermewah-mewahan. Lihatlah kalau kita tengok Raja Arab Saudi, situ tak terkata speechless dengan pembaziran yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum kita meneruskan ke dalam teori biasa, kita membaca umur kitab Al-Fatihah dan kita sama-sama niat pahala Al-Fatihah itu semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kasihi, kepada keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada semua rasul-rasul, kepada nabi-nabi, semua nabi-nabi, dan juga kepada diri kita, isteri kita tersayang, suami, anak-anak, dan juga kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia, dan juga kepada guru-guru kita, kawan-kawan kita, kawan-kawan Quran of the Day, semoga mendapat pahala Al-Fatihah yang atuk baca dan rakan-rakan baca, dan seterusnya kepada muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, khususnya untuk toki kita Nabi Adam alaihissalam. Kita asal dari syurga, insya-Allah sama-sama masuk syurga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Zaini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih banyak. Semoga bacaan Al-Fatihah ini kita mendapat pahala dan Allah sampaikan kepada mereka yang telah kita sebutkan satu persatu. Kalau untuk ibu bapa kita tak niat pun tak apa. Kita sedekah ibu bapa tak niat pun tak apa. Selain daripada ibu bapa kita kena niat. Kalau tidak tak sampai. Itu kata ulama. Jadi baik kita niat semualah. Ibu bapa pun kita niat, semua kita niat. Niat. Itulah sedekah kita. Setiap hari quote of the day kita sedekah Al-Fatihah kepada mereka semua. Terima kasih. Sembang-sembang pagi hari ini mengenai zuhud. Orang zuhud dia menggunakan harta untuk berinfak ke jalan Allah. Meninggalkan hal-hal yang berlebihan meskipun halal. Dan seterusnya menunjukkan sikap berhemat, hidup sederhana dan menghindari bermewah-mewahan. Dia tidak ada mewah. Tengok Rasulullah lah, itu zuhud. Rasulullah tidak ada istana. Rasulullah tidak ada harta bertimbul, tidak ada. Rasulullah tinggal ialah Al-Quran dan hadis. Ada satu ketika Rasulullah selepas daripada solat asar terus bergegas masuk dalam bilik. Sahabat-sahabat hairan. Selalunya dia zikir dulu, tapi hari itu terus bangun. Dan apabila Rasulullah keluar daripada kamarnya, Rasulullah tunjuk, ini cincin. Aku teringat cincin ini untuk aku sedekahkan kepada orang-orang tertentu. Kerana aku tak nak tinggalkan cincin ini menjadi pusakaku yang boleh melambatkan aku masuk syurga. Itu kata Rasulullah. Itu sebetul cincin. Kita tinggal harta banyak. Allahu Akbar. Banyaklah tu. Banyak. Dan seterusnya menjaga orang zuhud, menjaga anggota tubuh agar terhindar dari segala yang dapat menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya menjaga diri bicara benda-benda lucah, kotor, dan juga menjaga diri supaya sentiasa menyebut nama-nama Allah, dan menjaga pandangan dia tidak melihat benda-benda yang benda-benda maksiat, menjaga pandangan, memelihara pendengaran dia supaya tidak mendengar perkara-perkara yang berdosa, boleh bawa dosa. Menjaga pergerakan tangan supaya tidak mengambil hak milik orang. Menjaga pergerakan kaki supaya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itulah orang zuhud. Jadi kita juga kena jaga semua. Jaga semua supaya kita lebih terjamin. Cukuplah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Semuanya daripada Allah SWT. Atas kelemahan, ada yang kelemahan, silap dan salah, itu kelemahan itu. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya baca. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya baca. Rakan-rakan dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Bangladesh, India pun ada masuk juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak di atas sokongan anda. Siapalah tu tanpa sokongan anda. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu